Hello semua, Assalamualaikum. Welcome back to Finvision YouTube channel with your host Finvision. Dan di dalam video kali ini kita akan cakap benda yang ringkas saja. Since ada orang yang bertanya kepada aku that Wafi, apakah projek MCU pada tahun ini, pada tahun 2022 ni kan? Sebab maybe some of you masih samar-samar, masih tak tahu apakah projek MCU untuk tahun ini, apakah filem dan juga apakah series. Dan juga kita bukan cakap pasal in terms of MCU filem ataupun MCU series je. Ada juga certain filem yang juga related dengan, dia bukan related dengan MCU, dia related to Marvel lah, to be honest. So without being said, before that aku nak tanya pendapat korang aku nak tanya pendapat korang kan. YouTube channel aku ni kan, dia macam dia dikira as a reviewer ke apa dia macam aku macam terfikir-fikir lah, macam aku ni macam di label as apa lah. Contoh kalau contoh kan, orang tanya kan, tengok Finvision YouTube channel ni kan, dia cakap pasal MCU ke apa kan, dia ni buat YouTube, dia ni buat movie review, dia ni buat tech review ke apa, benda-benda macam tu kan. So aku boleh macam fikir, aku ni kira macam apa ke aku ni kira palatau. Aku tak tahu nak letakkan aku ni as a apa role aku spesifik, to be honest. Tapi kalau korang ada idea, korang letak, ataupun korang ada pendapat, Wafiq ni sekian, leave your comment down below. Okay, without being said, kita masuk ke topik kita hari ini, which is movie, filem ataupun TV series yang akan berlangsung pada tahun ni, pada tahun 2022. So first thing first, kita akan pada tahun ini bulan Januari, 28 Januari 2022, kita akan mendapat satu projek bukan daripada MCU tapi daripada Sony, which is Morbius, The Living Vampire. Sekarang ni Sony dengan MCU dia punya relationship quite good. Venom pun dah muncul di dalam MCU dan letakkan dia punya symbiote. And then kita juga ada nampak dalam trailer Morbius tu, ada juga dia pronouncekan dia ni adalah Venom, I am Venom kan, dan sebagainya kan. So it means like Venom dan juga Morbius adalah di dalam satu universe. Dan juga dalam trailer Morbius itu terdapat banyak kekeliruan, di mana trailer itu mungkin mendapat satu dia macam satu tipu helah, satu tipu helah yang mana dia nak tipu dia punya audience, yang mana Morbius ni universe mana ni, kejap ada Oscorp, kejap Daily Bugle, bising lah Nori, kejap ada Venom, kejap ada Vulture, mana satu ni kan. Tapi benda tu kita akan figure tapi aku rasa dia stand in Sony punya universe, which is dia sama ada ni je lah, dia sama ada Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield. Apakah perancangan Sony, adakah selama ini sebelum No Way Home sendiri kan, adakah memang diorang dah ada plan untuk guna Tobey Maguire dan Andrew Garfield untuk upcoming filem? Adakah benda itu? Aku tak sure. Yes, tapi Morbius adalah movie yang aku tunggu-tunggu, sebab aku nak pergi sendiri, aku nak mengalami pengalaman tersebut untuk figure out apakah yang Morbius, filem Morbius ni akan tawarkan kepada aku. So dan filem Morbius ni dia dibintangi oleh Jared Leto, dan aku nak tengok dia sebab kita tengok dia dalam DC dia jadi Joker. Tapi to be honest, dia tidaklah begitu hebat as a Joker. Yes, memang kau tu Joker yang handsome, tapi you not play a good character as a Joker. Tapi kita tengok lah Morbius ni macam mana, daripada trailer tu nampak okey lah kan. So untuk filem yang kedua adalah Doctor Strange Multiverse of Madness. Yang ni aku rasa yang ni paling ditunggu-tunggu lah. Okey, kenapa? Doctor Strange Multiverse of Madness ni dia bukanlah macam orang akan cakap jangan letak harapan yang tinggi dekat Doctor Strange Multiverse of Madness. Sebab ni macam ni lah, Spider-Man No Way Home dia punya momentum punya filem dah sangat tinggi tau. Since dua Spider-Man dah muncul kembali ke dalam MCU, dan sekarang ni kalau kau tengok kat website Marvel ke semua, universe dah claim yang Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield ni sebahagian daripada MCU. Faham tak? Semua trilogy yang dulu-dulu kita tengok kan, Tobey Maguire, Andrew Garfield semua dah di-claim as MCU punya ni kan, projek kiranya. So Doctor Strange Multiverse of Madness ni dia should open up lebih banyak peluang ataupun membuka cabang lagi banyak lah untuk membuka karakter-karakter baru ataupun jalan cerita yang baru. Sebab apa? Spider-Man No Way Home momentum dia dah tinggi. Kalau kau buat Doctor Strange Multiverse of Madness, momentum dia sangat rendah, and senang cerita tak mencapai target ataupun potential yang sepatutnya Doctor Strange Multiverse of Madness dapat. Benda tu akan drop gila lah, projek MCU yang akan drop lah kalau dia tak buat macam tu. Sebenarnya
Dan di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness, antara benda yang paling kita nak utamakan adalah the karakter-karakter yang akan muncul dalam filem itu. Contohnya seperti Fantastic Four, Ghost Rider ataupun X-Men sendirian. Kita tahu X-Men, maybe Profesor Charles Xavier akan muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness dan akan mewujudkan tim Illuminati. Illuminati ni adalah satu kumpulan ataupun dia malah Avengers, tapi dia macam leader, ketua-ketua yang berkumpul di dalam satu kumpulan ni. Ketua daripada Dark Dimension ke, ketua daripada Sorcerer, ketua daripada kat bumi. Itulah contohnya. Ada dekat komik adalah bahagian dia Nemo pun one of Illuminati, tapi aku tak sure if di dalam MCU dia akan menggunakan orang yang sama. Kalau dalam komik Black Bolt ada juga, aku tak sure. Dalam MCU aku tak salah aku, Marvel Malay ada upload benda ni, aku tak ingat benda tu, nanti aku tengok balik. But ya, itu yang semua orang looking forward lah, untuk tengok kemunculan Fantastic Four, untuk tengok kemunculan X-Men, Ghost Rider kan. Dia feels like, kan Spider-Man No Way Home ni kan baru ni kan, kita munculkan Tobey Maguire dengan Andrew Garfield kan. Dan surprisingly No Way Home dia telah jilat balik filem-filem yang lama. So that filem-filem yang lama tu dia dah, argument tu dah tutup kan. So Multiverse of Madness kan, dia macam, aku tak tahu dia akan go ke arah ini ke tak. Dia macam kau akan tutup kau akan tutup semua cerita-cerita yang gagal dulu tau. Termasuklah Fantastic Four yang tahun 2015 tu, yang siapa jadi Human Torch tu, Michael B. Jordan jadi Human Torch kan. Dia macam kelakar kalau dia muncul dalam Doctor Strange Multiverse of Madness as Human Torch ke apa, memang kelakar, serius tak. Dan itulah benda yang mereka perlu capai, dan sebenarnya aku rasa memang ada pun. Serius lah, biar rumor banyak kat luar sana pun, tapi aku rasa memang ada karakter-karakter ni akan muncul balik dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Bayangkan reshoot yang ditangguh berminggu-minggu. Ni bukan nak bagi scene je tau, kiranya ni nak tambah scene baru, nak bagi scene tu ataupun storyline tu fits very well dengan Doctor Strange Multiverse of Madness. So I'm really looking forward for the Doctor Strange Multiverse of Madness. Untuk filem yang ketiga adalah Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder ni kita tak dapat banyak leak lagi pasal benda ni, tapi as far as we all know that the main villain di dalam filem tu adalah Gorr the Butcher. Dan Gorr the Butcher tu dilakonkan oleh Christian Bale, iaitu Batman yang berlakon, yang berada di bawah arahan Christopher Nolan tu kan. So Thor Love and Thunder aku tak banyak benda nak cakap, dan kita juga akan dapat tengok Jane Foster yang akan muncul as a cape of Thor juga. Dia akan dapat power Thor, dia boleh angkat Mjolnir, dan kalau dalam komik dia dapat semua benda tu ekoran daripada dia kena cancer, if I'm not mistaken. But yeah, aku kena go dive deep in tentang Thor Love and Thunder. Dan Thor Love and Thunder ni dia akan keluar pada tak silap aku 8 Julai 2022, bulan 7. So yap, itu dia Thor Love and Thunder. Filem yang keempat pula adalah Spider-Man Across the Universe Part 1. Benda ni ini adalah another sequel daripada Spider-Man Into the Spider-Verse, Miles Morales punya nian dunia. Dan kita dapat tengok dalam trailer itu sendiri that Gwen Stacy kembali, Spider-Gwen dia kembali ke universe Miles Morales dan dia ajak Miles Morales keluar dan sebagainya. Tiba-tiba Spider-Man 2099 ada dalam situ. Tapi so apakah misi Spider-Man 2099? Kenapa dia hunt for Miles Morales dan sebagainya? Itu benda yang kita akan ketahui nanti di dalam filem Spider-Man Across the Universe Part 1 yang akan keluar pada 7 Oktober. Filem yang terakhir adalah Black Panther Wakanda Forever. Filem ni aku nanti filem ni, projek MCU Black Panther ni. Tapi ya, since kita kehilangan kita punya hero which is Chadwick Boseman kan, dia tak nampak a clear vision ataupun clear path, laluan yang jelas untuk Black Panther ni. Sama adakah dia akan buat satu cerita di mana dia tak tunjuk benda ni kat skrin, dia macam T'Challa dah berkahwin dengan ini, dapat anak, lepas tu dia akan buatkan anak tu jadi jadi Black Panther baru ke, untuk skip benda tu kan, so that dia tak ada gantikan Chadwick Boseman, dia macam pass the legacy, benda macam tu ke apa. Aku tak tahu benda tu, tapi aku quite risau lah. Ini antara filem Black Panther ni antara filem yang aku quite risau. Padahal ini adalah filem yang aku tunggu-tunggu sebelum Chadwick Boseman tu meninggal kan. Filem ni memang aku really looking forward lah dengan apa yang dia nak munculkan. Dan tak salah aku Namor the Submarine pun akan muncul juga dalam filem ni. Dan the first Namor, aku rasa Namor akan muncul kat Multiverse of Madness tu. Itu intro dia.
and then dia akan muncul dalam Black Panther ni. Okay, kalau dah cakap pasal filem kan, alah tipu lah kalau tak ada series kan. Marvel kan, Marvel Cinematic Universe kan dah ada series kan, banyak WandaVision, Loki dan sebagainya. So aku akan bagi tahu series-series yang akan keluar pada tahun ini, tapi the date ataupun the specific date for each series yang akan keluar pada tahun ni dia tak bagi tahu lagi, semuanya to be confirmed ataupun to be announced, sebabkan aku rasa dia sedang mengatur apakah jalan yang terbaik ataupun di manakah waktu yang terbaik untuk meletakkan series-series ni. Dan aku tidak akan go in depth tentang series ni sebab aku rasa aku akan buat proper video code ataupun expectation ataupun kita buat origin, kita akan tease sikit apa karakter ni, background dia macam mana dan sebagainya. So first thing first, series yang akan keluar pada tahun ini adalah Moon Knight, and then the second one is She-Hulk. She-Hulk aku rasa ramai kot orang tunggu-tunggu kan, sebab She-Hulk dia ada kaitan dengan Matt Murdock, Daredevil, Charlie Cox. Memang dia ada kaitan dan dia akan mainkan peranan yang dia tidak besar, tapi dia juga bukan cameo. Sebab tu aku rasa ramai yang tunggu-tunggu tentang She-Hulk ni. And then the third one kita ada Miss Marvel, iaitu karakter yang bernama Kamala Khan, fangirl of Captain Marvel. And then Secret Invasion ni iaitu the conflict, bukan konflik lah, konflik, dan ini berkaitan juga dengan Nick Fury dan juga Skrulls. Macam mana yang korang tahu that Far From Home kan, dia ada kaitan dengan Far From Home dan juga dia ada kaitan dengan Captain Marvel dan juga credit scene WandaVision iaitu Monica Rambeau Phantom. Ada kaitan, benda-benda ni ada kaitan dengan Secret Invasion. Tapi apakah jalan ceritanya apa semua kita tak tahu lagi. Sebab aku I Am Groot pun akan keluar pada tahun ini, penghujung tahun. Dia sama ada I Am Groot ataupun satu lagi series iaitu The Guardian of the Galaxy Christmas Edition ke apa, aku tak ingat nama dia. Tapi dua ni tak salah aku dia akan munculkan Guardian of the Galaxy dulu. I Am Groot tu dia akan menunjukkan perjalanan cerita Groot yang kecil kan, comel bangang. Ni aku nak tengok gak benda tu, tapi tahu dia sama ada dia akan keluar pada penghujung tahun ni ataupun dia akan bawa series tu kepada bulan 1 nanti. Film MCU saja ada 3, TV series ada 7, banyak siut tahun ni offer kat kita. Dan aku mengharapkan TV series dan filem-filem untuk tahun ni lagi gempak daripada yang tahun lepas. Aku tak mengharapkan dia beat No Way Home pun, tapi dia macam more bagi impact lah kepada kita. At least dapat beat Hawkeye lah. Tak boleh aku Hawkeye, aduh. So overall itu saja yang korang perlu tahu pasal filem dan juga TV series untuk tahun ini. Apa pendapat korang? Korang rasa macam apa filem yang korang rasa korang tak sabar gila nak tengok kan, ataupun TV series yang kau memang gila tak sabar nak tengok, dan juga expectation korang. Aku nak tahu juga apa pendapat korang semua tentang Phase 4 ni untuk tahun 2022. And so without being said, itu saja untuk video kali ini. Just a simple video yang bagi tahu tentang filem dan juga TV series yang akan keluar pada tahun ini. Thank you so much for spending your time. Kita jumpa lagi di next video. Jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi di hari dan di tempat yang sama. Right. Assalamualaikum dan bye-bye.